Okey. Contohnya ialah daripada kebangkalian ni kita boleh tahu sama ada dua peristiwa tersebut bila kita bercerita setakat ni kita bercerita pasal dua peristiwa, peristiwa A, peristiwa B. Dua peristiwa. Yang bila kita mengira nilai kebangkalian kita hanya terhad kepada dua peristiwa sahaja. Walaupun boleh lebih daripada itulah, tapi dari segi untuk tujuan akademik kebanyakan dua. Paling tinggi pun 3 dah, tapi majoriti dia ialah dua peristiwa. Okay, daripada nilai kebangkalian ni kita boleh tahu sama ada dua peristiwa tersebut adalah peristiwa bebas ataupun peristiwa tak bebas. Apakah maksud peristiwa bebas? Jika saya ada dua peristiwa, kedua-dua peristiwa tersebut adalah peristiwa bebas. Dua peristiwa ialah peristiwa bebas jika kewujudan kedua-dua peristiwa tersebut tidak mempengaruhi satu sama lain. Kalau peristiwa A berlaku, dia tidak mempengaruhi peristiwa B. Peristiwa B dia boleh berlaku. Kebangkalian peristiwa B berlaku, dia tidak mengambil kira sama ada A berlaku ke, sama ada A tak berlaku ke, ataupun apa. Tidak ada kaitan antara A dan B. Itu nama dia peristiwa. Nama dia peristiwa bebas. Sebaliknya, jika dua peristiwa tersebut adalah peristiwa tak bebas, iaitu saling bergantung antara satu sama lain, bermaksud kewujudan kedua-dua peristiwa tersebut ada syarat dia. Maksudnya kalau dia sama ada A mesti berlaku dulu baru B, ataupun sebaliknya B mesti berlaku dulu sebelum A. A bergantung pada B ataupun sebaliknya B bergantung pada A, ataupun mereka saling bergantung antara satu sama lain. Itu maksudnya peristiwa tidak bebas. Okey, dari segi kebangkaliannya macam mana? Macam mana nak kira nilai kebangkalian dia? Macam mana kita nak gunakan kebangkalian untuk kita mengenal pasti dia peristiwa bebas ataupun dia peristiwa tidak bebas. Okay, dua peristiwa bebas tu bermaksud perkara ni mesti berlaku. Iaitu kita boleh cek nilai dia. Yang pertama, apa yang dimasukkan ni ialah kira kebangkalian bersyarat. Kira kebangkalian bersyarat tadi macam biasa. A bersyaratkan B. Kira nilai dia. Berapa nilai dia? Itu maksudnya. Bandingkan kebangkalian A bersyaratkan B ni, bila kita tulis A/B ni, macam kita tulis A dulu kemudian diikuti oleh B. Ini bermaksud kebangkalian A berlaku bergantung pada B. B mesti berlaku dulu barulah diikuti oleh A. Itu keadaan itu menunjukkan bahawa ada hubungan A dan B dia seolah-olah tidak bebas. Tapi kita kena cek. Untuk pastikan dia bebas ataupun tidak, kita lihat berapakah kebangkalian A. Berapakah kebangkalian bagi A. Kalau kebangkalian bagi A sama dengan kebangkalian A bersyaratkan B, nilai dia, kita boleh katakan A dan B ialah dua peristiwa bebas. Iaitu kewujudan A sebenarnya tidak dipengaruhi oleh B. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya. Iaitu adakah sama ni dari segi nilai. Iaitu kalau katalah A dan B 0.3, kita kira A dan B 0.3. Kebangkalian A pun 0.3. Sekarang sama. Bermaksud itu menunjukkan A dan B ialah dua peristiwa yang bebas. Dan dalam konteks kebangkalian, dalam konteks yang lain juga, kebangkalian A dan B juga bebas jika kita dapat begini. Kita kira kebangkalian AB sama dengan, kata dapat satu nilai. Kemudian, cuba lihat kebangkalian A darabkan dengan kebangkalian B. Kebangkalian sud dia. Adakah sama? Kalau sama, bermaksud dia juga adalah dua peristiwa bebas. Okey. Apa rasional dia? Dia sebenarnya berkait dengan kebangkalian bersyarat ni. Kalau awak hafal je kebangkalian bersyarat ni pun dah cukup. Ya, apa just saya nak share kat sini. Apa tu kebangkalian bersyarat? Kebangkalian A bersyaratkan B. Kita tahu ni ialah kebangkalian A, B bahagi dengan kebangkalian B. Kalau anda hafal dalam familiar ni, amat mudah nak buat apa ni, nak memahami. Okey, tadi kita kata kalau dia bebas, kebangkalian AB ni sama dengan kebangkalian A. Jadi saya boleh tulis begini. Kebangkalian A sama dengan kebangkalian AB bahagi kebangkalian B. Jadi, saya boleh darab silang. Saya akan dapat kebangkalian AB. Ini persamaan matematik kan? Sama dengan apa?
kebangkalian A darab kebangkalian B. Kebangkalian A darab dengan kebangkalian B. Ini yang dimasukkan. Nampak dia asal pun daripada kebangkalian bersyarat. Jadi anda hafal salah satu pun dah memadai. Kalau anda faham apa ni maksud kebangkalian bersyarat tadi. Okey, ini keadaan dia. Anda perlu hafal. Jika ini berlaku barulah dia adalah peristiwa bebas. Sebaliknya dia tidak bebas. Yang saya maksudkan di bawah ni. Ini yang yang sebaliknya. Jika dia tidak bebas, saya tinggalkan untuk anda baca. Jadi sebab dia ada dua keadaan, hafal ataupun faham satu keadaan, automatik anda akan faham satu keadaan yang lain. Okey, cuba kita lihat contoh. Kebangkalian peristiwa A berlaku sama dengan berapa tadi? Kebangkalian peristiwa A adalah 0.25. Kemudian kita ada kebangkalian peristiwa B berlaku sama dengan 0.7. Kalau saya tidak beritahu Okay, kita perlukan yang kita kira kebangkalian AB. Kebangkalian AB 0.05. Kebangkalian A bersyaratkan B yang kita dah kira B bersyaratkan A ialah 0.02. Kalau A bersyaratkan B, kebangkalian A bersyaratkan B mana tadi saya dah kira A bersyaratkan B. Oh, kita kira B bersyaratkan A 0.2. A bersyaratkan B kita belum kira. Kalau anda kira pun anda boleh dapat. Okey, ada siapa dah kira tadi? A bersyaratkan B. Berapa dapat? A bersyaratkan bagi kebangkalian B. Ni per 700. B, jadi kebangkalian B 50. Kalau tak salah 50 per 700. 0.07. Yang ni? 0.0714. 50 per 700 kan? Ya. 50 per 700. Jadi anda kira, terima kasih. Saya ambil 3 titik bulan 0.07. Saya nak cek A dan B ni dia bebas ke dia tak bebas? Okey, ada dua cara. First kita lihat kebangkalian bersyarat. Okey, saya nak ambil yang B bersyaratkan A. Okey, kebangkalian A dan B ialah dua peristiwa bebas. Tengok kebangkalian B bersyaratkan A dia. Saya tulis sekali lain lah. B bersyaratkan A berapa? B bersyaratkan A ialah 0.2. Adakah dia sama dengan kebangkalian B? Berapa kebangkalian B? Kebangkalian B 0.7. Clear? Tak? Sama? Tak sama. Sebab kita dah kira, kita boleh nampak yang mudah kan? Oleh kerana kebangkalian B bersyaratkan A tak sama dengan kebangkalian B, jadi kita boleh conclude bahawa A dan B adalah dua peristiwa yang tidak bebas. Dia saling bergantung antara satu sama lain. Kes yang kedua, cara yang kedua, kita cek adakah kebangkalian bersama AB. Kebangkalian bersama AB sama dengan 0.05. Kemudian darabkan kebangkalian A darab kebangkalian B. Kebangkalian A 0.25. Kebangkalian B 0.7. Berapa ni? 0.275. 175. 175. Betul 0.175. Adakah sama kedua-dua ni kebangkalian AB dengan kebangkalian A dan kebangkalian B? Tak? Tidak sama. Jadi dia mengesahkan keputusan tadi bahawa A dan B ialah dua peristiwa tidak bebas, iaitu dua peristiwa yang saling bergantung. Apa maksud tidak bebas kat sini? Macam mana anda nak huraikan? Apa justifikasi dia? Itu kena balik tengok. Apa A, apa B? Okey, A ialah ijazah, B ialah kategori isi rumah. Jadi kalau dalam konteks ekonomi, bila kita kata tak bebas, bermaksud kelulusan, ini satu aspek lain yang awak boleh lihat, yang saya boleh share kat sini. Bila tak bebas, maksudnya ijazah dan kategori isi rumah dia saling bergantung. Bermaksud sini apa? Taraf pendidikan dan pendapatan isi rumah dia, sebab kategori B40 ni dia bergantung pada isi rumah kan? Dia bergantung berujuk pada pendapatan. Maknanya pendapatan isi rumah dan dengan pendidikan tu ialah saling berkait antara satu sama lain. Jadi kalau kita boleh pergi lagi analisis yang seterusnya, kita boleh katakan
mereka yang memiliki ijazah akan lazimnya akan mempunyai pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi walaupun tidak tidak semestinya. Jadi kalau ketua isi rumah tersebut ada ijazah, jadi pendapatan dia isi rumah tersebut, apalagi kalau isteri dia bekerja, kalau anak bekerja, dia akan menyumbang kepada jumlah pendapatan yang di luar kategori B, kategori B40 tersebut. Sebab itulah memiliki ijazah ni sangat penting sebab dia boleh mempengaruhi pendapatan dan juga keadaan isi rumah, keadaan ekonomi satu isi rumah. Walaupun dia tidak menjamin, tak ada jaminan katakan kalau awak ada ijazah, keluar nanti dapat kerja, anda akan masuk dalam kategori M40 T20, tak semestinya. Tapi kebarangkalian, ini dalam konteks kebarangkalian kan. Kebarangkalian isi rumah tersebut, kalau kita lihat kat sini pun, kalau yang memiliki ijazah ni, daripada 250 hanya 50 saja dalam kategori B40. Yang 20 lagi 80% ni adalah dalam kategori bukan B40, maksudnya M40 ataupun T20. Manakala di kalangan 700 orang B40 ni hanya 50 saja yang ijazah. Yang kebanyakan mereka majoriti adalah dalam kategori mereka yang tidak memiliki ijazah. Jadi kita tahu kebarangkalian kalau seorang ketua isi rumah tu memiliki ijazah, kebarangkalian dia berada dalam kategori B40 adalah sangat rendah. Sangat rendah. Adakah sangat rendah tu maksudnya apa? Dia tidak semestinya sebab nilai kebarangkalian ni bukan satu Nilai kebarangkalian ni bukan satu. Nilai kebarangkalian kurang daripada satu. Maknanya hampir dengan kosong. Itu dalam konteks kedua-dua tersebut adalah dua peristiwa yang tidak bebas. Dia saling bergantung. Sebab tu itu pentingnya belajar ke peringkat universiti ni dengan memiliki ijazah. Sebab tu kerajaan akan melaburkan banyak kalau bajet kerajaan tu, kalau saya nak pergi huraian daripada sini kita boleh buat conclusion. Itulah rasional dia, kalau bajet kerajaan ni dia beri banyak pada sektor pendidikan selain daripada sektor kesihatan. Sebab ni adalah pelaburan. Perbelanjaan dalam pendidikan ni merupakan pelaburan. Sebab salah satu cara dia, ini salah satu cara dia nak kurangkan isi rumah tu dalam kategori B40. Kalau pelajar sekarang keluarga dia dalam B40, kita kena bantu dia dari segi pendidikan anak dia. Bukan bagi duit saja kan. Bukan bagi duit BRIM dan sebagainya. Itu pun penting, tapi bukan itu saja. Kena bantu siapa? Mungkin kita dah tak boleh bantu mak bapak dia dari segi pendidikan, kita kena bantu anak-anak dia. Supaya apa? Bila anak dia ada ijazah nanti, dia boleh dia boleh dengan pendapatan yang dia ada, dia boleh bantu keluarga dia boleh tarik keluarga dia keluar daripada kategori B40 dan keluarga dia dah tak perlu lagi dapat bantuan. Boleh beri pada keluarga-keluarga yang lain. Itu tujuan dia. Pentingnya anda belajar di universiti untuk dapat ijazah dengan bantuan yang diberi oleh kerajaan. Walaupun pendidikan kita tak percuma 100%, tapi banyak sangat subsidi yang kerajaan dah beri. Kalau awak kira, kalau nak kira subsidi sebab tu bila kata pendidikan percuma ni, kita dah tak perlu pertikaikan sebab pendidikan kita walaupun tak 100% percuma, tapi dia dah hampir percuma. Walaupun dia tak 100% percuma. Ada sebab kenapa kerajaan buat begitu. That's why bila anda meminjam dalam PTPTN tu, silalah bayar pinjaman PTPTN tersebut, sebab duit yang anda pulangkan balik tu akan beri peluang pada pelajar-pelajar lain yang menerima nasib yang mungkin lagi teruk daripada anda semasa anda menerima pinjaman PTPTN. So saya nak share lah kat sini, kalau anda nak tahu berapa subsidi yang anda dah dapat sepanjang anda belajar daripada darjah 1, bukan data yang tepat, tapi anda boleh gunakan untuk renungan. Begitu juga untuk saya pun dulu belajar kan, saya pada anak yang sekolah, semua dah dapat subsidi yang sama. Just guna simple calculation. Setiap pelajar yang belajar di sekolah, anda tentu belajar daripada darjah 1 sampai SPM, katalah sampai SPM. Saya kira sampai SPM. Tak kira diploma, tak kira tu. Berapa tahun? 6 campur 5, 11 tahun kan. Anda ada 11 tahun. 11 tahun anda darab dengan 6,000. 6,000 ni ialah average. Saya guna perkataan average kita nak belajar average kan. Average subsidi per head yang diberikan oleh kerajaan kepada setiap pelajar daripada darjah 1 sampai darjah 5. Walaupun sekolah rendah lagi murah daripada sekolah menengah. Tetapi dari segi average dia sama. Kalau kita pukul rata 6,000. Ada antara 6 hingga 7,000 sebenarnya untuk seorang pelajar. Saya ambil 6,000. Jadi sepanjang 5 tahun di sekolah anda dah dapat subsidi 66,000 dah. Seorang sepanjang anda belajar. Anda masuk lagi ijazah ni, anda masuk buat ijazah ekonomi, ijazah akaun, bisnes dan sebagainya,
subsidi yang anda dapat, subsidi lebih kurang saya pukul rata untuk semua subsidi lebih kurang 30k lagi anda dapat. Anda hanya bayar 1/4 saja daripada yuran sebenar. Yuran yang anda bayar sekarang ni ialah 1/4. Melainkan mereka yang dapat beasiswa, maknanya dia fully sponsored lah. Yang dapat PTPTN separuh tu maknanya anda bayar yuran 10,000 daripada 40,000. Yang 30,000 anda bayar. Jadi anda dah dapat apa? 96k total. Average. Maknanya kasar lah, bukan net. Tak masuk kalau anda duduk asrama. Kalau duduk asrama lain duduk asrama duit makan, kira duit makan berapa hari. Anda makan satu hari, kalau duduk asrama, saya rasa dalam satu hari anda dapat RM20 per kepala. Kalilah 30, kalilah berapa lama anda duduk asrama. Pelajar duduk asrama ni, yang boarding school ni, yuran dia punya subsidi lagi banyak. Apa lagi kalau anda masuk matrik kan, itu tak cerita sebab diploma subsidi lain, sijil lain, kalau matrik sijil lain, itu berbeza-beza. Itu pun takkan kurang daripada 10k. Campurlah. Inilah subsidi yang anda dapat sepanjang berapa belas tahun anda belajar sebelum anda bekerja. Kenapa kerajaan invest banyak untuk setiap pelajar ni? Kerana kerajaan tahu dia boleh menyumbang kepada ekonomi bagi pelajar tersebut dan bagi keluarga pelajar tersebut. Jadi saya pun apa lagi kita nak bangkitkan, apa lagi kita nak cerita pasal pendidikan percuma. Kalau kita dah dapat hampir 100k subsidi, kenapa kita tak boleh bayar 10k yuran kan? 10k yuran pengajian, itu pun kita bayar dengan hutang kan, PTPTN, bukannya gunakan gunakan duit poket kita pun. Kalau pelajar tu, kalau anda daripada B40, saya percaya anda dapat lagi banyak. Mungkin fully anda dapat penuh pembiayaan untuk bayar dulu PTPTN, bayar dulu anda yuran, dan anda kembali dan anda perlu kembalikan. Kalau pelajar tu keluarga dia M40 T20, dia rasanya dia tak akan dapat penuh. Dia hanya dapat duit poket sikit saja sebahagian daripada pinjaman PTPTN. Itu pun kalau dia ambil PTPTN. Jadi bagi pelajar yang belajar di sekarang ni, kalau ada pelajar-pelajar yang belajar di UKM tanpa PTPTN, saya memang salut kat anda. Maksudnya anda patut berbanggalah, anda dah tak lagi menyusahkan kerajaan anda. Maksudnya anda anda buat itulah hasil pelaburan kerajaan terdahulu yang dulu masa ibu bapa kita belajar. Anda sekarang dah menikmati dia, iaitu anda dah tak perlu lagi bantuan. Jadi itu dia punya senario kalau saya lihat secara panjang lah, yang saya boleh share daripada nilai saya suka ambil contoh nilai kebankalian ni sebab dia sebenarnya rapat daripada anda. Jadi di sini daripada titik tolak ni, tepuk dada, tanyalah selera kan. Anda guna duit subsidi, duit pembayar cukai. Saya ialah salah seorang taxpayer. Saya bayar cukai, 12 bulan saya bekerja. Sebulan daripada gaji saya ialah untuk cukai saja tau. Jadi gaji saya sebenarnya ialah 11 bulan. Cukai itu sebahagian dia ialah menampung anda punya pengajian ni, dan anda datang kelas saya kan. Maknanya sebenarnya anda datang kelas saya ni percuma je. Maksud gaji saya saya mengajar anda, sebahagian daripada gaji saya digunakan untuk membayar anda punya pengajian. That's why di situ jangan sia-siakan peluang yang diberikan, sebab ramai lagi, kalau anda tak nak belajar, ramai lagi sebenarnya pelajar yang lain boleh belajar. Daripada kerajaan habiskan 30k ni, anda belajar di universiti main-main, kelas datang kan, dah masuk kelas lewat. Tadi ada seorang dua masuk kelas lewat kan, pukul 9 pun masih ada masuk lagi kan. Baru nak masuk, padahal tanggungjawab anda pukul 8. Anda dah sia-siakan 30k ni. 30k ni, apa yang kerajaan boleh buat? Kalau anda tak nak belajar, berhenti, pulangkan 30k ni kerajaan boleh gunakan bagi vaksin kan. Vaksin sekarang kita kekurangan vaksin. Duit dah ada tapi kita kurang vaksin COVID-19 ni kan, C19 ni. Satu vaksin berapa? Saya tak ingat berapa harga dia. Mungkin dalam kajian pun tak disclose, tapi saya agak satu vaksin tu lebih kurang katalah dalam 500. Contoh kan 500 nilai dia. Jadi 500 ni kalau kita boleh bagi berapa ramai? Kalau 10 orang dah 50,000 kan. Lebih kurang dalam 60 orang tu boleh kita gunakan duit tersebut untuk beri vaksin pada rakyat yang lain yang lebih memerlukan. Tapi sebab nak menampung anda pengajian, 10k ni itu kos lepas dalam konteks dalam konteks ekonomi. Jadi dari sini kenapa saya tekankan, tepuk dada, tanyalah selera. Kalau anda tidak fokus pada apa yang anda sedang belajar ni kan, kerana anda sedang menghabiskan duit sebenarnya, sedang menghabiskan duit kerajaan. Dan anda telah habis pun lebih 60,000, sekarang sedang anda menghabiskan menghabiskan 30k lagi. 30k lagi anda tengah
anda tengah menghabiskan. Jadi apalah sangat duit PTPTN yang perlu nak dibayar balik tu. Sikit sangat je sebenarnya. Sampai RM50 sebulan PTPTN minta pun tak nak bayar, saya pun tak boleh kata apa dah. Sebab apa? Sebab golongan B40 ni, golongan B40 ni akan sentiasa ada. Kalau hari ni anda B40, hari ni anda T20, macam tahun lepas kan, kita ada T20 ramai pilot, pramugari dan sektor-sektor yang lain swasta. Dia T20. Bila datang je COVID attack, dia terus jadi B40. Itu real. Sebab B40 ni sentiasa ada golongan-golongan ni. Takkan lupus sebenarnya sebab senario dia berbeza-beza. Bayangkan pilot gaji RM20,000, RM30,000, hilang kerja tak boleh flight, dia tak ada pendapatan. Itu masuk B40. Cuma mungkin sebab dia ada saving, ada investment, walaupun pendapatan dia berkurangan, tapi dia masih boleh survive. Tapi dari segi kategori dia dah masuk dalam B40. Jadi kalau kita berjaya keluar daripada B40, anda berjaya keluar daripada B40, itulah satu kebanggaan. Kenapa? Kajian duit tersebut yang anda dulu terima sekarang orang lain pula boleh terima. Itu dari segi saya nak share dari segi polisi kerajaan kenapa B40 ni penting. Kenapa setiap tahun ada B40 sebab dia memang begitulah keadaan dia kan. Maknanya dia takkan habis. Kalau Islam, dalam konteks Islami kita ada zakat, faktor zakat dan sebagainya. Mereka yang menerima zakat ni pun ada ramai asnaf, ramai kategori dan mereka akan sentiasa ada atas 1001 macam sebab yang yang berkaitan. Itu bagaimana saya nak kaitkan jadual kebarangkalian kita ni, peristiwa bebas dan peristiwa tidak bebas. Kat sini kita buktikan bahawa ijazah, kelulusan pendidikan dan adalah dua peristiwa yang tak bebas. Itu dari segi justifikasi dia, maksud nombor dia.